Inilah syukur kepada Allah SWT pada malam berbahagia ini. Allah Ta'ala masih lagi menyangka umur kita, masih lagi memberi kekuatan pada kita semua. Sama-sama berada di rumahnya ini dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini akan dapat menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, malam ini seperti kita tahu bahawa banyak program yang dibuat sempena untuk menyambut Tahun Baru Masihi. Saya nak tanya tuan-tuan, kita sambut Tahun Baru Masihi. Tahun Baru Masihi ini bukan tahun baru kita, orang Islam. Yang patut kita besar sambut Hijri. Tapi tak apalah, orang kata Hijri pun kita sambut, Masihi pun kita sambut. Give and take lah kata. Saya nak tanya tuan-tuan, ada tak mana-mana negara yang bukan Islam menyambut Tahun Baru Hijri? Cuba beritahu saya. China ada tak sambut Tahun Baru Hijri? Rusia, Amerika sendiri pun ada tak mereka menyambut Tahun Baru Hijri, Tahun Baru Islam? Ada ke tak ada? Dah tak boleh dengar tu rupanya. Ini yang pelik ni, orang kafir tak pernah menyambut pun Tahun Baru Islam. Kenapa orang Islam menyambut Tahun Baru kafir? Kenapa? Dan sambutannya kadang-kadang lebih meriah lagi sambutan daripada Tahun Baru Islam. Seolah-olah kita ni mengagungkan Tahun Baru kafir daripada Tahun Baru Islam. Apa sudah jadi? Kalau kita fikir sejenak begini, kenapa kita ni terlibat untuk menyambut Tahun Baru bukan Islam? Yang orang Islam pun tak ada. Tak terfikir pun dia nak nyambut Tahun Baru Islam. Okeylah, tak boleh kita sabut Tahun Islam, Tahun kafir pun sabut juga. Demo tu, ada demo sabut Tahun Baru Islam. Apa sudah jadi tuan-tuan? Ini yang pelik begitu ni. Kau bawa kafir, kau marah. Tapi inilah hakikatnya. Yang tak ada kena mengena pun dalam ajaran kita menyambut Tahun Masihi. Ada ke hadis Nabi, asar ke apa ke, sirah ke, yang suruh kita sambut Tahun kafir ni? Termaaf lah, saya orang Perak ni, cakap pasal Perak lah. Yang nak marah pula. Saya suka bahasa Perak ke apa, bahasa Perak ni bahasa lembut. Orang tak marah, lembut. Sebut kafir, kafir lembut. Tu dia. Kafir yuk ngangguk dia sebut kafir. Yang guna bahasa utara pun marah. Bahasa utara kafir, Allah tak jangan pedih Ustaz kata jangan. Bahasa Perak ni lembut. Kafir yuk kata ngangguk sebut kafir, tak apa dia. Itu bahasa Perak. Jadi inilah hakikat yang berlaku kepada kita hari ini yang kita tak tahu. Tengoklah negara kita ni pula. Saya pun yalah runsin kadang-kadang mikir kan tuan-tuan. Dulu kan satu ketika Maulid Rasul ke apa, Maulid Rasul ada menokohkan orang bukan Islam sebagai tokoh Maulid Rasul. Ingatlah tuan-tuan dulu, ditokohkan orang bukan Islam. Tak ada kena mengena pun orang Islam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapa dikaitkan tokoh Maulid Rasul bagi kepada orang bukan Islam? Apa kena mengenanya? Saya nak tanya tuan-tuan, pernahkah orang kafir menokohkan upacara agama dia dengan orang Islam? Ada ke? Ada. Tokoh Taipusam, Najib kata misalnya contohkan, ada ke? Tak ada pun. Tetapi kenapa kitanya yang terhege-hege sangat kata orang Perak, yang nak sangat menokohkan orang Islam, dikaitkan pula dengan Maulid Rasul. Ini yang kadang-kadang pelik. Tengoklah kita ni, macam tak ada lagi dah orang Islam dalam Malaysia ni.
Sampai ramainya orang Islam di Malaysia ni, sampai ramainya pendakwah hari ni yang mengorbankan harta dia, tenaga dia, segala masa dia semua untuk Islam. Sampai ramainya lagi yang boleh ditokohkan, yang ni kait dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi terhegeh juga nak menokohkan orang kafir ni pasal apa? Apa sudah jadi orang Islam? La ilaha illallah. Ini malam ni. Tuan-tuan yang semayang ni, tuan-tuan boleh terima ke tuan-tuan? Yang semayang, yang mengaji ni, yang dah pergi haji ni, boleh terima ke? Nak menyambut tahun baru kafir tu dengan artis, dengan melalok sana, yang semayang tak ke mana, capur lagi berbual, boleh terima ke? Harga logik kita boleh terima ke? Orang agama ni boleh terima ke? Tak ada apalah orang kopi tu. Kalau semayang aja kopi tu kali boleh menerima keadaan kopi ni. Lagi logik akal kita pun tak ada kena mengena. Kita boleh terima program macam ini. Dah satu je program tu maksiatnya satu. Yang keduanya pula udahlah bukan agama kita pula, bukan tahun baru kita. Yang kita nak agung-agungkan, nak kita besar-besarkan tu pasal apa? Jadi ini yang kita buat program forum, orang buat hari bukan apa, bukan nak mengagungkan, tetapi nak mengelokkan orang-orang ni pergi program gitu, kita buat program biar maknanya kita jangan terlibat dengan benda-benda maksiat. Jangan sekokol pula, jangan kita meredai pula program-program yang maksiat, yang mungkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita buat ni. Bukan kita pun nak menyambut tahun baru dah, nak mengagungkan dah, tapi nak sekurang-kurangnya ada alternatif lah. Maknanya kita tak meredai, tak merestui program-program Eropah itu, kita buat program keagamaan. Itu yang kita buat, bukan kita nak meraihkan dah. Saya cakap tuan-tuan, tak tahulah, masjid dapatlah, selalunya tiap tahun dapatlah Masjid Surau, dapat surat daripada kerajaan negeri ke melalui pejabat daerah, dapat surat. Suruhnya malam sambut tahun baru ni, baca Yasin, solat hajat katanya. Selalunya. Solat hajat, malam merdeka, bagi surat, solat hajat, baca Yasin, minta negara kita ni aman, damai, terhindar daripada malapetaka, peperangan dan sebagainya. Bayanglah kita baca Yasin, solat hajat. Kita suruh baca Yasin, solat hajat. Yang demo, apa kerja dia dalam merdeka? Demo buat maksiat, kita disuruh baca Yasin. Sampai bila kita nak dipergunakan demo ni? Kadang-kadang orang tu pergi baca Yasin, solat hajat ke masjid, balik buka baju Melayu, pakai baju batik pula. Udah ke sana pula dia. Sini pun pergi, sana pergi juga. Ini kita nak olok-olokkan agama kita. Jadi ini kenapa kita hari ini mengagung-agungkan tahun yang tak ada kena-mengena dengan agama kita. Sedangkan orang bukan Islam tidak pernah pun mengagung-agungkan, nak ambil tahu pun tentang tahun baru dalam Islam. Inilah kecelaruan yang sedang berlaku kepada umat Islam di akhir zaman. Inilah. Ini kan heboh pula kita kan? Ni dah nak heboh nak turun pula ni. Nak minta turun harga barang. Ni sebut bayar, turun pun bahaya. Turun kata dia nak guling kerajaan pula. Jangan sebut. Tambah rumah ada tangga pula. Tak boleh turun. Turun pun tak sebut tuan tangga. Nanti tu kata nak numbang kerajaan pula. Ini dia. Ni ialah kita bercakap di sudut perspektif Islam. Itu saja. Sudut dari kacamata Islam, nak mengenakan cukai kepada rakyat, haram hukumnya dalam Islam. Haram hukumnya nak mengenakan cukai kepada rakyat oleh kerajaan. Tapi sudahkah kita sedar bahawa kenaikan harga-harga barang ini adalah merupakan satu amaran yang telah dikhabarkan oleh junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis 1400 tahun yang dulu. Apa kata Nabi? Inna Allah Ta'ala idza ghadiba ala ummatin
wala masfin wala khasfin. Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala kalau dia nak murka, tanda-tanda kemurkaan Allah itu kepada sesuatu umat, kata Nabi, dia bukan tanda dia menukarkan manusia kepada rupa bentuk lain, rupa kepada babi ke, rupa kepada anjing ke. Bukan itu. Kalau ada pun bukan itu tanda kemurkaan Allah. Dia tidak akan tukarkan manusia kepada rupa bentuk lain, binatang ke apa dah. Itu kalau ada pun bukan itu tanda kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala khasbin, ataupun dia menelankan manusia ke dalam muka bumi. Itu bukan tanda kemurkaan Allah. Kalau berlaku pun ada orang yang dalam bumi, itu bukan tanda kemurkaan Allah. Tetapi apa dia kata Nabi tanda kemurkaan Allah? Kata Nabi yang pertama, dia kata ghalat as'aruha. Ini dia. Berlakunya kenaikan harga-harga barang, itu adalah tanda kemurkaan Allah. Mana apa yang berlaku hari ini, ini tanda kemurkaan Allah. Mana Allah sudah murka kepada negara Malaysia. Sedarkah kita kenaikan barang-barang ini adalah tanda kemurkaan Allah? Supaya kita sedar. Kalau tak sedar lagi, aku dah bagi tanda kemurkaan, kamu tunggulah fadammarnaha tadmira. Aku akan hancur sehancur-hancurnya negara Malaysia, kata Allah. Kalau tanda ini aku dah bagi, kamu tak stop juga, tak break juga kemungkaran, kemaksiatan yang kamu buat ini, aku akan hancur sehancur-hancur negara ini. Ini tanda kemurkaan Allah. Naik minyaknya, naik apa tolnya ke, naik apa elektrik, apa pun keperluan, harga tambah bas ke naik. Ini adalah tanda-tanda kemurkaan mana Allah sedang murka dengan rakyat dan negara Malaysia pada ketika ini. Ya Allah, Nabi bagi tahu supaya kita tahu dulu dah. Bukan pasal kerajaan saja, bukan pasal pemimpin saja. Ini adalah tanda-tanda kemurkaan Allah. Yang kedua, kata Allah, qasrun a'maruha, berlakunya umur pendek-pendek, maknanya terbanyak kematian. Malaysia sebuah negara yang kecil dan dunia, tapi kadar kematiannya paling tinggi dalam dunia. Hari-hari ada orang mati. Bila berlaku kematian yang banyak juga, kata Nabi, itulah tanda-tanda kemurkaan Allah, mana Allah sedang murka dengan negara Malaysia sekarang ini. Itu tanda kemurkaan Allah. Bukan aku nak tukar manusia pada rupa bentuk babi ke, anjing ke, dog. Bukan aku nak nelangkan manusia dalam muka bumi. Ni dia. Dengan berlaku kenaikan barang, berlakunya pendek, kematian yang terlalu banyak satu negara itu, ini adalah tanda-tanda kemurkaan Allah. Jangan duk seronok lagi. Jangan duk lena lagi. Jangan duk kata okey lah kita ni. Jangan duk kata tak apa-apa lagi. Bila Allah dah murka, tidak mahu kembali balik ke jalannya, fadammarnaha tadmira, aku akan hancur sehancur-hancurnya negara kamu, kata Allah. Apa orang nak sedar? Sedarlah kejap. Barang naik, lepas tu ram. Kopi itu juga. Tak ngomel-ngombin kata orang Perak. Itulah dia. Tahu? Kopi itu lah. Tak ubah-ubah. Macam mana pakcik? Ni harga barang naik ni. Pakcik macam mana? Pakcik hak lameh juga. Katanya hancur lah. Hak lameh, hak lameh, hak lameh, hak lameh. Baru tak nak juga. Nak lameh je. Kamu tunggu, kata Allah. Kenapa yang berlaku hari ini? Banjir yang berlaku, banjir yang teruk macam itu. Adakah saja-saja Allah nak bagi banjir-banjir Eropah itu? Di tempat yang dicukai tak pernah berlaku banjir sepanjang sejarah, banjir. Habis. Rumah, barang apa tak boleh pakai. Saja-saja ke Allah nak bagi? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ma nazalal bala illa bizambin. Sayyidina Ali kata, aku tidak akan turunkan bala ini kerana kecuali dengan dosa manusia. Kerana dosa.
tsunami dosa, gempa bumi dosa, banjir dosa. Dosa. Allah tak turun saja. Ma nazal bala ila bizambin. Allah tidak akan turunkan bala kepada suatu tempat kecuali dengan dosa. Apa di Malaysia tak ada dosa ke? Di Malaysia tak ada mungkar ke? Bila di Malaysia penuh dengan dosa, Malaysia penuh mungkar, itu mengundang bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni bukan dosa ke? Bukan mungkar ke? Bila ada dosa, ada mungkar, Allah pasti akan turunkan bala. Bila? Tunggulah saat dan ketikanya. Dia tak akan turun bala kecuali dengan dosa. Takkan saja saya nak turun, nak menghancurkan orang, nak bunuh orang. Tak. Kerana dosa. Saya nak kata kerana dosa. Jadi kalau kita ni masih ada dosa, ada mungkar dengan kita ni, itu adalah pengundang kepada bala. Wa ma rufi'a illa bitaubatin. Sayyidina Ali kata, Allah tidak angkat bala ini dengan bertaubat. Dah bertaubat lagi tu. Dah pergi Mekah, tak bertaubat lagi. Dah cium masuk azwat semua. Balik kopi tu juga. Apa taubat? Ya kan dah pergi Mekah, cium apa semua, pergi Kaabah ni, kok taubat? Dah, kopi tu juga. Kopi lama juga. Balik sana ni, apa ingat Allah tengok dia di sana? Di Malaysia orang tak tengok dia ke? Ha? Kita ingat Allah tengok kita di Mekah je ke? Apa bila luar Mekah tak tengok? Allah tengok kita di masjid je. Masjid pakai elok tudung, pakai telekung elok. Luar bukan telekung. Allah tengok kita di masjid je ke? Luar Allah tak tengok ke? Nak tunduk lepas tu pada Allah di masjid je, rumah dia. Luar tak nak. Tak tahulah teman tuan-tuan, tak tahu nak ngabung rupa mana orang Melayu. Bukan tak kerti nak ngabung, tak tahu apa bahasanya nak guna bagi dia kerti. Itu dia. Takkan bahasa Europe ni pun tak faham ke? Faham ke tak? Kau cakap Urdu kan lagi tak faham pun tak? Oh, Urdu samjay kan lah? Urdu ni samjay. Ha. Tak tahu apa bahasanya nak guna tu bagi dia kerti. Khabar dah. Tapi tak kerti-kerti juga. Ha. Kata slow kan, dah punya jerit dah kan? Ni ada orang marah ni. Apa yang punya jerit ni katanya? Udah menjerit, tak faham. Slow, lari dia tak faham. Biar menjerit sikit. Biar tersentuh sikit. Ha, teman lagu ni lah. Rupa ini lah teman ceramah pun, kuliah pun. Tak ada beza. Di mana pun rupa ini lah. Mereka nak dengar, hidup, sudah lah. Teman nyampaikan je. Orang bertikir, teman kau cukup tubuh lagi lah. Orang bertikir, apa yang menjerit ni? Ha, mereka tu tengin. Ha, tu dia. Mereka tak reti. Pujuk buka mukadimah musik hadis. Hadis mula-mula sekali. Hadis mula-mula sekali. Saya ikut sunnah Nabi sekali. Apa kata sahabat? Nabi idza khataba ihmarrat ainahu wa ala sautu ka'annahu munzu jashin yaqulu sabbahakum wa masakum. Nabi ni bila khutbah katanya merah menyalin matanya. Oh tu dia. Oleh kita tu merah menyalin sakit mata kata dia. Ah, itu menghina Nabi. Nabi tak boleh sakit mata. Jangan rakit-rakit cerita. Merah menyalin matanya katanya. Wa ala sautu bersangatan suaranya. Ah tu dia Nabi khutbah. Ha. Kanau musuh saya seperti seolah dia macam panglima tentera yang mengarahkan bahawa musuh akan menyerang entah pagi entah petang. Oh ni askar ramai ni. Macam mana kalau kapten mengarahkan suruh siap sedia? Macam mana suaranya? Ni tentera ni musuh nak nyerang kita entah pagi petang. Macam mana kapten nak mengeluarkan arahan supaya siap sedia tu? Lembut-lembut je ke? Ah, siap lah ya. Kau orang nak nyerang kita katanya. Ha. Begitu rupa. Mampulah. Katanya, siap sedia ni orang nak datang ni nyerang kita ni. Toh pagi, toh petang. Siap. Katanya, barulah orang.
Nengok nak terkencing kan. Tu dia. Itu dia. Nabi berkeluar begitu. Bukan slow-slow. Kita ikut sunnah Nabi. Bayangkan Nabi berkhutbah, mengajar suara rupa itu dalam keadaan zaman Nabi. Murtad tak ada. Buang anak tak ada. Pahaman liberal tak ada. Syiah tak ada. Zina tak ada, arak tak ada. Masa itu pun Nabi dah berucap, berceramah, khutbah, rupi tu suara. Cuba Nabi tu ada zaman ni. Rupa mana gamak suara dia? Atau balik meja dengan mak. Ya, mak kalau bercakap. Zaman Nabi pun dah berucap rupi tu. Orang tak ada murtad, tak ada buang anak, tak ada menghalau hukum Allah Ta'ala, tak ada menghina hukum Allah Ta'ala, tak ada menghina sunnah Nabi. Masa itu pun dia dah berucap, berapi-rapi suara dia. Bayangkan kalau Nabi ada zaman ni, macam mana gamak suara dia? Jangan tak kerti. Ini sunnah Nabi. Pergi buka Imam suka hadis. Hadis mulia-mulia sekali. Itu cara dia berpidato, cara dia berkhutbah. Kita masalah bukan apa, kadang benda yang ada datang dalam kita. Allah cakap benda. Tak tahan kita menengok keadaan yang berlaku. Tu tak faham-faham, tak reti-reti. Tak apa bahasa yang nak guna tu. Bagi nak reti demo tu tak tahu. Kabar-kabar dah. Banyak Quran guna Quran dah. Guna hadis. Hak lameh juga lah katanya hatu dia. Nak buat macam mana? Tertutup dah hatinya. Guna Quran pun tak dengar juga. Guna hadis. Kalaulah ustaz-ustaz datang mengajar menggunakan pemikiran sendiri atau mengambil idea manusia lain, tak apa juga. Tetapi kalau ustaz-ustaz mengajar menggunakan dalil Quran, menggunakan hadis Nabi, apa alasan kita tak nak terima? Ini masalahnya. Nak kata lagi mana lagi? Macam mana nak ngaburnya lagi? Susah. Yang penting kita sampai. Kata Nabi, aqimu hududallah fil qarib wa fil ba'id. Wa la yakhafuna laumata laim. Kamu sampaikanlah ketetapan Allah, kata Nabi. Kalau haram, haram. Kalau halal, halal. Kalau hak, ya hak. Kalau batil, batil. Sampaikan ketetapan Allah, kata Nabi. Fil qarib wa fil ba'id, sama dekat atau jauh. Orang pergi dekat, kita pergi jauh, kita pergi menyampaikan ketetapan Allah. Tetapi tugas menyampaikan ketetapan Allah ini, kata Nabi, wala yakhafuna laumata laim. Jangan kau peduli orang yang akan mencaci kamu, orang yang akan menghalang kamu, orang yang takkan suka kamu, orang yang nak benci kamu. Jangan peduli, kata Nabi. Nak menyampaikan hak, itulah dugaan cabaran yang akan kita hadapi. Jangan peduli. Ni, kali ini dia panggil ni, dorang sangat kata ni. Udah, tak apa, pandang sini, orang sana panggil juga. Sampai. Dekat ke jauh? Sampaikan. Tapi inilah dia, kata Nabi. Bila kamu nyampaikan ketetapan Allah, yang hak kata hak, yang batil batil, ni dia. Wala yakhafuna lam, jangan peduli, jangan takut orang yang akan mencela, orang yang akan menghalang kamu ni, jangan peduli. Tetap. Tu kan kerja ni. Inilah. Kita tahulah. Ini pemuda UMNO pun dah komplain, jangan dibuat. Pemuda UMNO konsep-konsep dah, kata pemuda UMNO. Ada nak dengar? Pemuda UMNO pernah ketik sebenarnya. Tahu ketik? Dia pun tak boleh terima, tuan-tuan, keadaan yang ada hari ini. Buat juga. Nak dengar apa cakap pemuda? Ulama pun tak dengar. Yang mufti-mufti kita ni mana perginya? Kita bayangkan semua mufti semua Malaysia ni sepakat. Kita bantah. Apa macam? Ada berani dia pun nak buat? Tapi berapa orang mufti yang boleh cakap benda ni tak, jangan buat? Berapa mufti? Ada mufti yang berjawatan sekarang sebut. Bekas mufti, lain cerita lah, ada bekas. Mufti yang ada sekarang ni. Ada berapa orang mufti di Malaysia ni yang menyebut bahawa jangan dibuat sambutan merdeka ni. Sambutan merdeka ni, sambutan tahun baru ni. Jangan dibuat. Konsert-konsert. Ada mufti sebut.
Apa kerja mufti? Kadang-kadang kita takut dengar tuan-tuan. Orang-orang mufti ni tuan-tuan, orang yang ada ilmu ni, kalau tidak beramal dengan ilmunya, punya besar dosanya. Dan kitab tu kata, al-alim la ya'malanna bi ilmi mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Dia kata Allah. Orang-orang yang berilmu ni kata, yang tidak beramal dengan ilmunya, dia akan diazab terlebih dahulu sebelum penyembah berhala tu diazab. Itu dia main. Penyembah berhala tu confirm dia azab dah, tetapi punya besarnya salah demo, punya khianatnya demo ni, dia azab terlebih dulu sebelum penyembah berhala tu diazab. Punya dosa, punya besarnya dosa demo ni. Sebelum ni orang yang cucuk-cucuk tu confirm lah, menyembah berhala confirm lah nerakanya. Tetapi ni orang yang alim tidak beramal dengan ilmunya ni, dia tu dulu dia azab daripada penyembah berhala ni, dia azab masuk neraka dulu. Buat dunia tak berkamu senang, tapi di akhirat kamu tunggulah azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Hindu-Hindu ni, Cina tu, Buddha-Buddha tu, penyembah berhala, sebelum demo masuk neraka, demo tu dulu masuk neraka sebelum demo. Jatuh demo tu baik pula sikit lagi. Tu punya besarnya dosa orang yang mempunyai ilmu, yang tidak beramal dengan ilmu dia. Takut dengarnya tuan-tuan. Teman lah, tuan-tuan tak tahulah, dengar gerun dengarnya. Azab Allah, kita dengar azab Allah pun, neraka pun, Allahu Akbar. Sahabat dulu sebut neraka lah, meleleh air mata, teroyak dengar sebut neraka kan. Abu Bakar lah, rajulun bukaun, orang nangis. Abu Bakar kalau jadi imam tu, tengok lepas tu basah je janggutnya, nangis. Kita nak nangis macam ni, faham pun tidak kan, apa nangis apa? Macam kita pergi sembahyang masjid India, dia bahasa Tamil kan, kongkang, dia tersesok nangis. Kita haram nangis, apa nangis apa, kita tak faham nangis. Itulah lebih kurang ceritalah ceritanya. Apa mu tak rasa? Ni. Jadi ni tuan-tuan, kita kena cermatlah. Benar-benarlah kita berpegang kepada peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Senang, Nabi kata tidak akan sesat sampai bila-bila. Nabi kata, taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan in tamassaktum bihima kitaballah sunnati. Aku tinggal kamu dua perkara, kata Nabi, kalau kamu berpegang teguh kepada dua perkara ini, kamu tidak lan tadillu. Dia guna perkataan sesat. Dia guna lan tadillu, perkataan sesat. Nabi tidak akan sesat sampai bila-bila, sampai kiamat tak sesat, kalau kamu berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada hadisku, kata Nabi. Tak akan sesat. Mana siapa tak ikut Quran Sunnah, sesat. Kita jangan ngaburkan ayah pen je sesat. Kita tu pula perangai kita. Nyebut orang sesat kan, sampai nyebur-nyebur Alio. Ayah pen sesat, kata nyebur Alio, nyebut sesat ayah pen. Tak tahu dia pun sesat juga, ayah pen juga, kata dia. Ngata korang sesat bukan main lagi, sampai nyembur-nyembur Alio. Siapa tak ikut Quran Sunnah, sesat. Bukan Yapin je sesat. Nyembur korang sesat bukan main lagi. Macam Samuel dulu lah. Bila Yapin mendakwa itu agama Hindu, saya yang cipta, kata Yapin. Yapin kata Hindu pun aku cipta agama itu, kata Yapin. Dengar Samuel marah. Itu Yapin punya Hindu, sesat punya Hindu, katanya. Tadi Hindu Yapin sesat, Hindu dia tak sesat bahasanya. Tu dia ngata orang sesat bukan main nyembur Alio. Yang dia tak sesat. Itulah orang kita pun Melayu, ngata orang sesat bukan main lagi. Tak tahu kita tu sesat. Tak ikut Quran Sunnah, sesat. Ekonomi tak ikut Quran Sunnah, sesat. Politik kamu tak ikut Quran Sunnah, kamu sesat. Semayang banyak-banyak sesat. Undang-undang, peraturan tak ikut Quran Sunnah, kamu sesat. Merintah negara tak ikut Quran Sunnah, sesat. Sesat, kata Nabi. Orang yang ikut Quran Sunnah je tak sesat. Ramai orang sesat tu.
Negara tak ikut Quran Sunnah, negara sesat. Pemimpin tak ikut Quran, pemimpin sesat. Parti tak ikut Quran Sunnah, parti sesat. Sesat. Nabi kata, lantas dia sesat. Orang yang ikut Quran Sunnah je tak sesat. Lagi kamu tak ikut Quran Sunnah lagi sesat. Undang-undang kita sesat. Siapa kata undang-undang kita betul? Betul ke undang-undang kita ni? Quran Sunnah ke tak? Sesat ke tak? Sesat. Tuan-tuan duduk dalam negara sesat sekarang ni. Saya kerja Mahkamah Syariah Perak 10 tahun saya kerja Mahkamah Syariah. Saya tahu dah betapa sesatnya undang-undang yang ada Mahkamah Syariah. Sesat undang-undang. Memakai hukum lain pada hukum syirik. Allah kata begini, dia hukum begini, syirik. Hukum zina. Cukuplah zina, cukuplah. Zina ni dalam Quran. Hukum zina dalam Quran. Azanatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Orang perempuan, orang lelaki yang berzina naklah disebat mi'ata 100 sebat. Ini ayat muhkamat, bukan mutasyabihat. Muhkamat tak terjemuh dah. Orang tahu dah. Orang bodoh tak boleh tahu. Orang perempuan yang berzina, orang lelaki zina, sabit kesalahan naklah disebat 100 rotan. 100. Tak faham lagi. Tiba-tiba zina apa hukum sekarang gitu? Apa hukumnya? Oh, takkan tuan-tuan negara Malaysia tak tahu hukum Malaysia, masalahnya. Kena tahu lah. Berapa? 356. Jangan tikam nombor ekor besok sudah. First prize besok. Surah Malaysia 356 lah terpakainya. Maknanya hakim-hakim yang mencari orang berzina hari ini tak boleh denda lebih pada 5,000, tak boleh penjara lebih 3 tahun, tak boleh disebat lebih pada 6 rotan. 6 rotan main mana? Jenuh saya buka kitab dulu. Mana dapat 56 rotan? Buka kitab tak jumpa. Dia ambil agama mana pula? Saya pergi tanya Sami Hindu. Pergi kuil Hindu tanya, Sami, saya mau tanya, you punya kitab ada kalau kitab ni kalau orang belum kahwin ada bikin jahat ada hukum ada sebab-sebab? Tarak dia kata. Hukum Hindu pun doa juga. Tanya pula tokoh Cina, tanya Sami Cina, Buddha. Sami, you punya kitab ada cerita kalau ada orang belum kahwin ada bikin jahat ada hukum tarak? Dah hukum Cina pun doa juga. Tanya Kristian pun tak doa juga. Dah, 6 tu ambil agama mana? Kau guna kepala otak. Apa hak kita nak ambil hukum lain daripada hukum Allah Ta'ala? Tak syirik ke? Allahu Akbar, tuan-tuan. Itu baru zina je cerita, belum lain lagi. Yang 6 sebab tu pun tak ada lagi yang buat. Dulu ketika tu orang Perak juga tu orang siput tu minum arak di Pahang. Yang peliknya dah jatuh hukum, dia nak dihukum. Dia rela nak dihukum. Tak dihukum pula. Apa benda cerita ni tuan-tuan? Kalau dia lari tu tak, dia rela nak dihukum, nak disebat. Tapi tak boleh sebat. Sampai Sultan Pahang mengampun pun pula. Sultan Pahang bukan ada hubungan apa-apa dengan dia, ngampun pula dia. Mai hukum mana pula Sultan boleh ngampun? Surah pula hukum mana pula datangnya? Boleh ke tukar-tukar hukum Islam ni? Oleh kerana sebab kita tukar himat kepada masyarakat cuci jamban. Ini mana pula kitabnya? Ya Allah. Sesat-sesat. Mana? Yang 6 sebab tu pun mana ada mahkamah yang melaksanakan hukum 6 sebab? Yang berzina tu dikata denda 5,000, penjara 3 tahun, 6 sebab. Mana ada mahkamah yang perintah sebat orang tu, mana ni? Tak ada juga. Jadi sebenarnya malam ni kita sambut ni, malam merdeka ni, malam tahun baru ni. Ya, kalau kita sambut tahun baru tuan, maknanya baru tahun baru bukan umur kita panjang, umur kita pendek.
bila kita ditiup roh Allah Ta'ala dalam perut ibu semua ni, Allah dah tentukan 3 kan. Allah tentu ajal kita, dah tentukan jodoh kita, dah tentu rezeki kita. Mana semua ni dah tentu ajalnya. Mana ajal kita dah tentu. Tapi bila kita bangun tidur tu makin dekat, bangun tidur makin dekat ajal. Makin tahun lagi lah dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat nak bertemu ajal kita. Bukan makin panjang, tuan-tuan. Ingat tu. Tambah aku ni makin dekat. Ajal dah semua dah ada, dah ajal belaka, dah ada belaka dah tetap dah. Dia tak berubah lah ni. Ni bangun tidur dekat, bangun tidur dekat, bangun tidur dekat, bangun tidur dekat nak bertemu dengan ajal kita. Patut fikir begitulah ni tahun ni. Apa yang telah aku buat? Apa pula yang akan aku buat? Apa benda yang aku nak bawa setahun dulu? Berapa banyak ibadah yang aku buat? Harta yang ada pada aku berapa banyak yang aku bagikan untuk agama Allah Ta'ala? Tenaga yang ada pada aku masa berapa aku bagi pula untuk perjuangan Islam berapa? Tapi kita tak ada kayu pengukurnya tu, tak ada. Kalau ada kayu pengukur tu senang lah. Cuba suka sikit iman aku berapa. Tu. Tahun lepas tahun ni berapa iman aku? Setahun lepas ni berapa masa aku? Kayu pengukur tak ada. Kita je yang boleh menilai benda tu. Itu yang patut kita ingat. Bukannya kita nak seronok, kerana ajal kita semakin hari semakin hampir, semakin hari semakin hampir. Itu yang patut kita ingatkan sebenarnya. Tak tahu siapa dulu antara kita ramai-ramai ni, tak siapa dulu kita tak tahu. Dan tahu saya dulu. Balik ke Udah. Besok dengar ceritanya, ustaz malam tadi kuliah kita. Udah, tak ada. Nak buat macam mana? Iza jaa ajalukum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Ada. Sampai ajal kamu, aku tak percepatkan sedetik, tak perlewat sedetik. Sharp. Kalau jalan raya, betul jalan raya lah. Kalau di laut lah. Kalau sungai lah. Atau katil, di jambat lah. Tak ada aku nak tangguh, tunggulah kejap. Last kopi, minum lah sebentar dulu, cabut nyawa. Dah. Seperti rokok je lepas dah, tak ada. Rokok ke apa ke tak ada. Tepat, aku cabut nyawa. Jadi itulah musabah yang patut kita lakukan, tuan-tuan, di tahun baru ni. Jadi yang penting kita tidak akan meredai sedikit pun dengan program-program kemukaran yang berlaku ni. Jadi mesti carilah tempat-tempat yang Allah redai. Kalau kita nak nyambut benda itulah, maknanya kita pergilah ke tempat-tempat yang Allah redha. Jangan pergi tempat Allah yang murkai. Itu yang perubahan yang kita buatlah. Jadi sekali itu dapat sampaikan tuan, saya pun ada forum di Natal MPAJ untuk sama-sama mengalihkan perhatian masyarakat terhadap program Masjid Al-Muka ni. Dan saya juga 6 Januari ni insya-Allah akan berangkat ke Syria. Ya, tuan, sebab saya dah pergi awal bulan dulu. Kami masuk ke dalam, tuan-tuan, sampai ke Aleppo, ke Halib, ke Idlib. Masuk dalam, dan memang umat Islam tak tahu sebenarnya. Yang banyak orang pergi ke sepadannya, ke Antokiyah tu sepadan, kemah-kemah pelarian, tapi kami masuk dalam ikut jalan tikus, tuan-tuan. Jadi sebenarnya untuk makluman tuan-tuan, Syria ni sampai sekarang bergolak 24 jam perang, tuan-tuan. Masuk pun tak boleh ramai. Ini pun kami dibenarkan 6 orang je masuk. Ini arahan mujahidin sana. Dan keadaan di Aleppo pun sedang bertembak. Berapa orang dah syahid. Kawan mereka pun tunjuk gambar kawan syahid di sana. Cukup teruk. Dan antara yang pergi ni kami 5 orang, semuanya pernah ke Gaza. Dan kami dapati bahawa Syria sekarang ni 10 kali ganda lebih teruk keadaannya daripada Gaza. Ya. Jadi besok kita ada program di komplek PKNS pada pukul 11 pagi. Tuan-tuan pergilah sana. Kita ada tayangan dan pengkesahan tentang benda tu. Sebenarnya tiap minggu ada. Penutupnya 4 bulan Januari ni Sultan sendiri yang akan turun. Dia pun nak bagi sumbangan terhadap umat Islam sana. Sana diceritakan tentang Myanmar, pun diceritakan tentang Syria dan Gaza. Tapi
sekarang lebih menekankan kepada Syria sekarang ni. Jadi tuan-tuan jemput, kita pun ada jemput artis lah, bagi orang ramai sikit lah. Artis, tapi artis yang sudah berhijrah kepada kita yang kita panggil. Besok insya-Allah Hafiz Hamidun kita akan panggil bersama Nurdiana. Dia banyak kali lah. Ni orang yang pernah pergi ke Gaza. Dia pun boleh ceritakan perasaan dia pergi ke Gaza. Jadi nak bagi tuan-tuan, memang teruk lah. Tuan-tuan boleh tengok nanti budak-budak kena sembelih tuan-tuan. Saya cerita ni memang saya tak boleh tahan lah, ya. Di mana dia menghabiskan masa terakhir budak, masa hidup, keadaannya disembelih. Ni manusia ke apa ni? Bashar ni, tentera dia yang ada ni, ya, teruk. Dan tu sebab Israel dia cukup suka sangat lah dengan Syiah di Syria ni. Sebab Syiah ni sebelum bunuh dia mesti seksa orang dulu. Tapi Israel dia bunuh, ya. Sampai orang dirogol depan mak ayah isteri anak-anak dulu baru dibunuh. Ada seorang perempuan itu dah dirogol bergile-gile, dikerat-kerat tuan-tuan, tangan, kaki buah plastik, serahkan kepada keluarga dia. Dahsyatlah. Jadi tuan-tuan kalau lapang besok pergilah ke komplek PKS Shah Alam. Besok pagi esok sampai petang lah ada programnya, dan kita ada lancarkan tabung lah, ya. Tuan-tuan, jadi insya-Allah kami bawa masuk ke dalam. Insya-Allah tuan-tuan tak ada bagi ke sepadan ni. Ya, kita masuk dalam, yang patuh kepada mujahidin sana, kepada nasib orang yang sangat memerlukan di sana. Ya? Jadi tuan-tuan boleh pergilah untuk membantu umat Islam di Syria ni yang cukup dahsyat penderitaan mereka sekarang ini, tuan-tuan. Ya? Sekarang ni musim dingin. Dalam 1 tahun ni lah dingin yang paling teruk, dan kami maklumkan dah berpuluh orang budak yang mati kerana kedinginan. Tuan-tuan boleh tengok gambar di dalam kotak aja, tuan-tuan. Allah. Kotak yang barang tubuh dalam tu. Anak-anak kecil kerana kedinginan sangat. Ya. Jadi tuan-tuan boleh itulah. Jadi kalau tuan-tuan tak boleh bantu malam ni, boleh besok datang ke komplek PKNS dalam pukul 11 pagi sampai ke petang. Ada kita pasang skrin tunjuk. Tuan-tuan boleh tengoklah sendiri. Saya cerita ni pun tuan-tuan tak dapat gambarkan kekejaman yang begitu dahsyat yang dilakukan oleh tentera Bashar terhadap umat Islam di Syria. Jadi sekali itu yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aku qouli hadza, subhanallahumma wa lakum wa lisal muslimin musliman innal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka taala an kulli subhanahu rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana ilman nafi'a. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وبالله التوفيق والهدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.